lihat sebelum keluar rumah. Waktu melaporkan diri dilakukan secara berperingkat-peringkat dan kanak-kanak ini juga perlu membawa pelitup tambahan. Sebelum dibawa ke bilik darjah, suhu badan mereka diperiksa lagi. Semua langkah keselamatan ini dilaksanakan mengikut garis panduan Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak (ACDA). Di dalam kelas juga jarak selamat dipraktikkan. Malah guru-guru juga cuba menerapkan contoh menjaga kebersihan dan mencegah penyakit supaya ia menjadi sebahagian dari amalan seharian kanak-kanak ini. For the safety, memang so far memang tak fikir apa-apa lah sebab sekolah memang jaga daripada dulu before the coronavirus thing. I'm sure like the school has already taken all the precautions necessary and the principal always update us. Ada ibu bapa yang masih belum bersedia untuk menghantar anak-anak mereka semula ke sekolah. Jadi pihak tadika telah menyediakan bahan-bahan yang mereka boleh ikuti di rumah agar tidak ketinggalan. Kami menyediakan home based learning untuk mereka agar ibu bapa juga dapat teruskan pelajaran mereka di rumah agar mereka tidak ketinggalan, dan pada masa sama guru-guru akan tetap berhubungan rapat dengan ibu bapa lah untuk dapat lebih maklumat tentang sama ada mereka sudah sedia untuk ke sekolah, sama ada mereka ada masalah membuat home based learning. Oleh kerana masjid ini turut dibuka semasa solat Zuhur dan Asar, pintu keluar berasingan untuk murid dan jemaah disediakan selain pembasmian kuman secara kerap di premis. Bagi kawasan solat, kita ada noja yang sentiasa menjaga kebersihan, dan setiap kali setelah habis waktu selesai solat, kami akan disinfect the area semualah. Begitu juga kindergarten, guru-guru semua di bawah piawaian daripada Early Childhood Development Authority, di mana mereka dikehendaki memastikan kebersihan dalam kelas dan juga memastikan untuk disinfect barangan-barangan yang digunakan selalulah di dalam kelas. Sekitar 190 murid akan kembali ke pusat tadika ini apabila kelas N1 dan N2 dibuka semula pada 8 Jun nanti. Jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 di negara ini sudah melepasi 36,000 kes. Ikuti juga nanti pemberian cecair pembasmi kuman dan pelitup dari ADB dan 19 syarikat di sini kepada Kerajaan Johor. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Berkesannya daripada segi kaki saya, usus saya, saya naik motor, dulu tak boleh naik sebab kaki sakit. Sekarang dah alhamdulillah dah boleh naik dah jadi rider, dah jadi awi dah sama naik lah. Yang belum cuba pada saya, awak cubalah. Jangan cuba satu, bila habis continue sampai macam saya lah. Saya tak stop. Habis saya continue sampai sekarang. Alhamdulillah. An award-winning, highly acclaimed Korean hit drama. 只要子女失败，你的人生。老师，求求你，请您重新指导我家艺术。 Sky Castle debuts 4th June, 9 p.m. on Channel 8. Also available on demand for free from 1st June on MeWatch. Sky Castle is brought to you by main sponsor Daikin. Bangun jelas, satu kali makan hari-hari mau. Babuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Salmon, Babuji, makan tak ada jemput ah. Bangun jelas, layanan bagus sedap gila tak boleh hams. Hantar rumah pun boleh. Jauh. Kehidupan yang kita ketahui selama ini tiba-tiba berubah. Barulah kita sedari perkara yang dianggap remeh sebenarnya amat penting dan berharga. Kita lihat betapa jelas jerih payah dan kasih sayang ibu yang tiada batasan. Menimba ilmu tidak mengira tempat atau usia. Tawa rakam yang amat kita rindui. Kepribadian
bukan terletak pada pakaian semata. Keluarga yang saling membantu dan menyayangi, menjaga kesucian jiwa dan diri di kala kesyahduan. Kita sadar apa yang diidamkan sebenarnya sudah lama berada di depan mata. Walau apapun yang dihadapi, keikhlasan, ketabahan dan kesyukuran akan membawa kebahagiaan di samping keluarga. Dalam menyambut hari mulia ini dengan kelainan, kami ucapkan kepada semua selamat hari raya. Bertemu kembali. 569 lagi kes COVID-19 dilaporkan di negara ini sehingga tengah hari tadi. Sebahagian besar kes baru itu adalah para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing. Menurut laporan awal Kementerian Kesihatan, ada 7 kes jangkitan dalam masyarakat. Seorang daripadanya rakyat atau penduduk tetap negara ini. Bagi 6 yang lain adalah pemegang pas kerja. MOH akan memberikan maklumat lanjut mengenai kes-kes baru itu malam ini. Secara keseluruhannya, kes COVID-19 di negara ini sudah melepasi 36,000. Bagaimanapun, sehingga semalam lebih 23,000 pesakitnya sudah sembuh sepenuhnya. Sebanyak 100,000 pelitup KN95 dan 5 tan cecair pembasmi kuman telah didermakan kepada Kerajaan Johor. Ia usaha sama antara Lembaga Kemajuan Ekonomi EDB dengan 19 buah syarikat bagi memberi sokongan kepada para pekerja barisan hadapan di negeri Malaysia itu. 18 daripada 19 syarikat itu mempunyai operasi di Johor. Pengerusi EDB Dr. B. Suan Jin menyerahkan bekalan pelitup dan cecair pembasmi kuman itu kepada Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad dalam satu upacara maya. Upacara itu turut disaksikan oleh Muhammad Razzi Jamaluddin, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Singapura. Seperti yang dilakukan Singapura, Indonesia tidak akan menghantar rakyatnya untuk menunaikan haji tahun ini kerana COVID-19. Kota jemaah haji Indonesia seramai 221,000 orang dan 90% daripada mereka sudah mendaftar untuk menunaikan ibadah itu tahun ini. Menteri Ehwal Agama Indonesia berkata para jemaah yang sudah mendaftar dan membayar untuk menunaikan haji tahun ini akan melakukannya tahun depan. Pihak berkuasa Indonesia juga menyatakan sekolah-sekolah di negara tersebut mungkin tidak dibuka semula sehingga Disember nanti. Kadar jangkitan virus COVID-19 di Indonesia masih tinggi di sejumlah kawasan negara itu. Malahan Surabaya, bandar kedua terbesar di Indonesia, kini disenaraikan sebagai zon hitam kerana jumlah kes baru bertambah dengan banyak. Indonesia hari ini melaporkan 684 kes baru COVID-19 di negara itu menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 28,200. Hampir 1,700 pesakitnya sudah meninggal dunia, termasuk 35 lagi kematian yang dilaporkan hari ini. Di Korea Selatan pula lebih 1.7 juta pelajar kembali ke sekolah hari ini di bawah fasa ketiga pembukaan semula sekolah. Ini bermakna lebih 75% pelajar di negara itu kini menghadiri kelas secara fizikal. Bagaimanapun, lebih 500 sekolah di merata negara itu menangguhkan langkah membuka semula pintu masing-masing semalam demi mengurangkan penularan COVID-19. 99% daripadanya terletak di daerah metropolitan Seoul. Semalam, 45 kes yang dikaitkan dengan sebuah kelompok jangkitan baru dilaporkan di sebuah gereja di pinggir Seoul. Para padri mengadakan mesyuarat di gereja itu pada minggu lalu. Amerika Syarikat pula sedang cuba membendung kemarahan yang kian memuncak berhubung pembunuhan seorang lelaki kulit hitam yang tidak bersenjata, George Floyd, ketika ditahan para pegawai polis kulit putih.
Bantahan telah berlarutan selama 8 malam walaupun Presiden Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan ketenteraan. Sekurang-kurangnya 17,000 askar telah